tiga. Untuk sekarang. Empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih lagi melanjutkan umur, memanjangkan usia kita dalam keadaan sihat wal afiyah, serta pula dapat kita bertemu lagi di majlis yang seperti ini sebagai sambung di atas yang telah kita lalui. Maka lebih baik bagi kita mana yang hadir, kalau boleh sebagai adab beradab ilmu, kita rapat-rapatkan. Ini adab dalam pengajian ilmu. Nah, tu dia panggil adab. Sebab kalau kita jadi guru, murid-murid kita di dalam sekolah duduk jauh, macam mana kita guru? Nak tanya lah. Tu dalam syarak dan undang-undang peraturan pun dia macam itu. Nampak kita menghormati dan membesar dan mengagungkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pula dalam kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Quran yang mulia. Lagi pula kata-kata para ulama sebagai pewaris bagi nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan sebagai lampu dan pelita begini. Kita sangat perlu dan hajat kepada pelita dan lampu. Sekiranya seandainya kalau lampu ini dimatikan, bagaimana cara kedudukan kita? Nah,
amat menyusah sekali lah. Apalagi di zaman kita, zaman kemajuan ini sangat perlu kepada api elektrik. Nah, bila mati dia, padam dia, bukan sekadar cahaya yang memadam padam gelap, tapi susah habis kita nak mandi, nak apa kan. Tu makna kata, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala lebih lagi daripada itu. Sebab tu bukan hanya kali ini dan kita memberi peringatan, untuk kali-kali lain pun, dan siapa saja memberi ucapan pun kita mesti begitu. Tengok di dalam ayat, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nampak sifat kita menerima. Nah, itu dia. Tentang faham tak faham, hak tu pemberian dari Allah. Baik. Itulah sebagai satu renungan untuk kita ingat bersama, dan begitu juga kita menghormati, terutama menghormati majlis ilmu syarak. Nah, baiklah, kalau boleh slow sikit, kuat sangat. Nah, speaker ni kalau boleh slow sikit. Lepas tu kita berlangsung, kuat doa pun tak ada juga, jadi tak nyata. Katanya di muka surat yang keempat kan, itu dah. Muka surat 4, Bismillah tu lah. Baik. Kemudian kita terus membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ala al-minbari qala, ay Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis muttafaqun alaih wa rawahul imamu Ahmadu wa ashabus sunani wa ghairuhum. Ini kita dapat dengar satu hadis yang disabda, yang dikata oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diriwayat, cerita dan catat, bertulis, jadikan kitab oleh Imam Bukhari rahimahullah, tulis dalam kitab dia nama As-Sahih, dan juga Imam Muslim pun tulis juga hadis ini dalam kitab dia Sahih,
tu panggil muttafaqun alaih. Bila hadis didapati hadis yang sama, didapati ada dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, maka pakai istilah muttafaqun alaih. Huraian dia tu nota kaki satu di bawah. Qauluhu muttafaqun alaih, apa arti hurai bahasa Arab? Ayittafaqa ala sihhati hadzal hadithi al-Imamul Bukhari wa Muslimun. Mana hadis ni telah ittifaq, sepakat oleh Imam Bukhari atas hukum kata sah ini hadis. Sebab nak hukum kata sah, dia kena cukup syarat-syarat bagi sah. Contoh dan banding seperti kita nak solat, nak sembahyang, dia ada rukun dan syarat bagi sah. Kalau kita guna kita sembahyang tapi tak cukup syarat-syaratnya, maka hukum tidak sah. Begitu juga dalam pengajian ilmu hadis. Nak panggil hadis itu sah, sahih, mesti ada syarat-syarat dia. Waktu dalam bicara ilmu hadis, ulumul hadis, ataupun dengan kata lain ilmu mustalahil hadis. Kemudian Imam Bukhari setuju kata bahawa hadis ni diisi dia sahih, lalu dia tulis dalam kitab dia as-sahih. Bermakna kalau satu-satu hadis di sisi dia tak cukup syarat bagi sah, dia tidak tulis dalam kitab sahih, hanya dia tulis dalam kitab lain. Hatu yang orang kita dah kata nak pakai hadis yang sahih. Ada setengah kata tak mau ikut ulama, hanya nak pakai hadis. Ini cakap lagu tu jadi berlawan perkataan sendiri. Tak ada kata berlawan dengan orang lain sekali. Sebab kita nak kata pakai hadis. Hadis mari di mana? Sedangkan hadis itu ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dia dan pengakuan dia. Baik, bila kata perkataan dia, mesti orang nak dengar. Kau nak orang semasa dengan dia, tak? Dah hadis itu perkataan dia. Siapa hak dengarnya? Orang semasa dengan dia lah, sahabat. Dan juga ataupun perbuatan dia. Dia buat, dia solat, buat itu dan ini, sahabat tengok, orang semasa dengan dia yang tengok. Ataupun orang semasa dengan dia buat sesuatu perkara, dia tengok, dia diam tak kata apa, atau panggil takrir daripada dia, tu panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas kita orang kemudian, yakni orang tak semasa tu, kalau kata nak pakai hadis, adakah hadis mana tak ada dengar sendiri? Tentu kena dengar dia orang hak dengar tu ayat. Tu kata haddasana. Maka ulama hak duk menulis masa Imam Bukhari ni, orang kemudian 100 tahun lebih dah wafat dia tu baru tulis. Tapi dia nak tulis tu dia ambil daripada siapa gurunya. Guru tu ambil daripada siapa guru hak sampai kepada sahabat siapa ni? Hak cerita Sayyidina Umar. Orang hak dengar tu. Orang itulah Umar cerita kepada orang kemudian, turun kepada kemudian sampai masa menulis, tulis jadikan kitab. Tu kita kemudian kena duk cari rojak dalam kitab-kitab nak cari hadis. Data-data kita pergi cakap nak pakai hadis, tak mau pakai ulama, tak berlawan perkataan. Sedangkan nama hadis mana kena kuduk kutip oleh kitab ulama itulah. Kita kata tak sedap cakap lagu tu. Itu semata lapar hadis je tu, belum kira arti dia lagi, belum kira huraian dia lagi. Cara nak istinbat hukum daripada hadis itu banyak lagi, kena ada alatnya. Sebab tu dakwah macam tu mengeliru. Sebab tu kita orang awam bila dakwah kata kita tak mau pakai ulama, hanya nak pakai hadis, tak ada kenapa dah pakai, dengar sendirilah. Dengar dari mana hadis? Ambil dari mana? Itulah ambil dari kitab-kitab ulama yang dia tulis. Muncul ulama tulis, kalau tidak kita orang belakang mana nak tahu. Itu maka hadis ni panggil muttafaqun alaih, dengan mana ittifaq atas sah ini hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa rawayahu,
dan telah riwayat oleh kedua-dua Imam Bukhari Muslim. Huwa ini hadis fi sahihaihima, pada dua kitab sahih bagi keduanya. Kitab hadis Imam Bukhari sahih nama. Lepas tu wa rawahul Bukhari fi sab'ati mawadhi'ah. Hadis ning saja ni telah riwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia tu 7 tempat. Nah, lagi akan datang sebut 7 tempat, tak akan sebut semua duduk di muka surat 7 hingga seterus sampai ke muka surat 8 terus sampai ke muka surat 9. Itu duk menyata apa lagi akan datang. Hak kata Imam Bukhari sebut 7 tempat tu dalam bab mana, dalam apa bercaraan. Tengok ulama dia ambil hadis ni dia masuk dalam beberapa bab. Lagi akan datang. Itulah paling kurang kita tahu begitu. Kama sayati zikruhu fi sanadi hadzal hadis, iaitu pada muka surat 7 hingga seterus. Dan hadis ini juga riwayat oleh wa ashabus sunan, oleh tuan kitab sunan. Nama kitab hadis kitab sunan. Siapa dia tu? Humul Imamul Hafiz Abu Daud. Kunyah Abu Daud, nama dia Sulaiman. Hadis riwayat Abu Daud. Mana Abu Daud tulis dalam kitab dia Sunan Abu Daud. Abu Daud kunyah nama tu Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Amr bin Amir As-Sijistan. Dan juga hadis ini riwayat oleh Imam Abu Isa, nama Muhammad bin Isa bin Thawrah, masyhur dengan Imam Tirmizi. Ada atas hadis ini riwayat oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi pun tulis hadis dalam kitab dia. Tengok ulama jaga. Ni kata pelita ni ulama ni. Sebab kita kena hormat. Bila sebut ulama kita doa rahimahumullah taala. Ada setengah orang bila sebut ulama orang macam kita ya tak maksum. Ini menghinakan. Sedangkan kita dah ambil ilmu daripada kitab dia. Ajib. Allah, bagaimana kalau kita anak kita dah nafkah, dah sanggup hari-hari duk mengaji, dah apa, kita dah hantar sekolah, kita duk beri sangat data-data bercakap sombong dengan kita apa. Macam mana anak tu? Ini sebagai bandingan. Ini mana kata di akhir-akhir zaman ini ujian fitnah yang berlaku di akhir zaman. Walau bagaimanapun semoga-moga Allah memberi taufik hidayah kepada kita. Paling tidak kita memahami cara-cara. Tengok tu masyhur dengan Imam Tirmizi pun dia catat dalam kitab dia. Dan juga Al-Imam Abu Abdurrahman, nama Ahmad bin Shu'aib bin Ali, masyhur dengan Nasa'i, Imam Nasa'i. Dan juga Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Ibnu Majah, masyhur dengan Ibnu Majah ataupun dengan wakah dengan Ibnu Majah. Ibnu Majah, nama apa nama Majah, tulis macam ni. Ataupun wakah dengan hak Majah. Ibnu Majah orang Al-Qazwini di sebuah negeri. Semua hadis ni Imam Nasa'i riwayat dalam kitab Sunan dia 3 tempat. Baiklah, banyak lagi cerita di bawah tu. Kita mai tengok arti ini hadis. Tengok terjemahan makna salin bahasa. Terjemahan hadis. Terjemah banyak arti. Ada arti terjemah ni mana rakyat latar belakang. Kita panggil terjemah juga. Rakyat riwayat hidup seseorang panggil terjemah. Tapi di sini terjemah dengan mana salin bahasa dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. Daripada bahasa Arab salin kepada bahasa Melayu panggil terjemah, dan sebagainya. Melayu kepada orang putih, Arab kepada orang putih, dan mana-mana bahasa panggil terjemahan, salin bahasa. Kita terjemah hadis daripada Arab kepada bahasa Melayu. Bukan saja terjemah serta sedikit keterangan.
Di samping terjemah ada keterangan. Artinya daripada Amiril Mukminin. Ini gelaran panggilan kepada Sayyidina Umar setelah ia dijadikan khalifah radhiyallahu anhu. Awal-awal sahabat panggil Amirul Mukminin ke Sayyidina Umar dulu. Ada pun ke Abu Bakar, awal khalifah Abu Bakar, tapi orang tak panggil lagi ke dia Amirul Mukminin, panggil Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil ke Abu Bakar, ya Khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Umar jadikan khalifah, mulai dipanggil orang Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Mula-mula orang panggil begini ke dia, ya Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjang panggil lagu tu. Lalu ringkas sikit, ya Amirul Mukminin. Adalah sebab-sebab dia panggil Amirul Mukminin tu dibicara pada muka surat Manaqib Umar. Iaitu duduk di muka surat 17 hingga seterus. Tu ada menyata sebab dia panggil Amirul Mukminin. Siapa apa Amir Mukminin? Yakni pemimpin orang-orang mukmin. Bila Amir mufrad, manakala kata jamak umara. Pemimpin. Seperti jamaah, bila kita satu rombongan nak musafir, kita galakkan letak seorang amir dalam jemaah musafir. Kita latih satu amir. Apa-apa ada masalah, merjaah dengan amir. Tengok jemaah tabligh dan hatta jemaah dia ada amir. Maka kita pun sebitulah, kita duduk di kampung ada amir. Hingga panggil turut kita lah, tok mulu ke, tok pegawai ke, tok amir lah tu. Amir makna pemimpin. Itu dia. Daripada Amiril Mukminin, yakni pemimpin orang-orang mukmin. Siapa tu? Abi Hafsin. Ni kunyah Sayyidina Umar. Diberi kunyah, digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar, gelarnya Abu Hafsin. Kalau kita terjemah betul apa Abi Hafsin? Artinya bapa singa. Hebat. Gelaran itu muafakat dengan yang digelar. Nama gelaran bapa singa. Nasabah dengan sejarah kita tahu Umar ni nak. Lagi akan datang pula di muka 17 dengan seterus. Lagi akan ada cerita sebab apa digelarkan Umar dengan bapa singa. Orang tak gelar bapa singa pada orang yang lembut-lembut gitu kan. Selu. Bapa singa apa selu? Itu dia. Tu nasabah digelarkan bapa singa. Siapa dia tu? Ialah Sayyidina Umar. Tu nama dia betul Ibnul Khattab. Tu nasab dia, keturunan dia. Umar bin Al-Khattab. Naik dia lagi Ibnu Nufail. Tu dia panggil nasab, kita perlu tahu. Macam kita, nama apa kita? Nama Uthman. Bin apa? Bin Abdullah. Bin lagi. Kita tak tahu dah kita. Kan? Tak tahu dah kita. Kalau tak tanya, tak periksa, orang tua tak cerita, sekadar tahu nama ayah je. Patut apa lagi tak tahu dah. Ni dia lagi siapa berapa lapis dia lagi. Ni panggil nasab. Kita kena tahu nasab. Umar bin Khattab bin Nufail. Dia panggil nenek yang pertama. Ibnu pula bin Abdul Uzza. Orang zaman dulu Al-Uzza nama beralah Hafsah Mekah. Ya, sembahan orang-orang Arab di zaman itu, di antaranya nama beralah Hafsah nama Al-Uzza, Manat, Lata. Maka orang zaman jahiliyah letak nama Abdul Lata supaya kita letak nama Abdullah. Kita Abdul pada Allah, ya Abdul Lata. Abdul Manat tu beralah Hafsah juga. Bagi kita kat Abdul Mannan. Ada pun Abdul Manaf, itu tak elok kerana Manaf bukan nama Tuhan. Al-Uzza, tu nama beralah juga. Maka
Abdul Uzza tu nama orang dulu. Naik lagi bin Riyah. Tengok lapisan yang ketiga. Bin Qurtin. Yang keempat. Lapisan yang kelima. Bin Razah. Naik yang ke-6 bin Adi bin Ka'ab. Sini tepat sakut dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok di sini Sayyidina Umar ni kena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat sarut nasab 7 pupu. Ni mana tahu nasab ni. Kita orang sekampung. Nenek kita orang buka kampung beberapa orang. Dah tanya bin. Ni bin kita dua ni 3 pupu tak tahu. Kadang-kadang bila tanya kena macam mana ni? Tak kena kawan. Sahabat. Orang tadi kata, "Sai. Kena macam mana?" Tak ada kena apa pun. Keluarga tak. Engkau tak tahu. Kawan, sai. Kena kampung, sekampung je, tak tahu. Kadang-kadang jiran je. Cuba periksa balik ibu, periksa balik ayahnya naik sakut. Sebab tu puak dalam Mekah dia panggil Quraisy, anak cucu Fihrin. Duduk dalam Mekah tak ada orang lain. Pupu yang kat tu. Maka Umar bila kita tengok hari, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin Adi. Adik ni lah dua beradik dengan Murrah. Nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ibni Murrah bin Ka'b bin Lu'ay. Dia Murrah dengan Ka'ab ni dua beradik. Lepas tu anak pada tu Kilab. Tu sepupu. Tu pula Qusay. Tu dua pupu dengan Qur. Tu dia. Tu mai pada Abdul Manaf. Tu mai kepada apa dia? Hashim. Tu mai kepada Abdul Muttalib. Tu mai kepada Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 pupu dengan Sayyidina Umar. Sikit lagi kita boleh tengok juga nasab dia di muka 17. Bukan di muka muka 17. Tu dia. Cuba kita langkah kita tengok di muka 17. Terjemah Amirul Mukminin iaitu Ibnul Khattab. Di sana menyatalah Ibnu Nufail Ibni Abdul Uzza Ibni Riyah Ibni Qurt Ibni Razah Ibni Adi Ibni Ka'b Ibni Lu'ay Ibni Ghalib Ibni Fihrin. Tersakut dengan keturunan Nabi lah tu sallallahu alaihi wasallam. Dan ia namanya Fihrin tu namanya Quraisy. Dan kepadanya lah dibangsakan segala keturunannya. Waktu kita dah baca lebar janji kata wasmuhu Quraisy wa ilaihi tunsabul butunul qurasyiyah. Ambil puak Arab dok Mekah tu puak Quraisy semuanya. Tak ada Arab lain. Dalam Mekah maksud tu. Dan kerana itulah dikatakan baginya Al-Qurasyi, dan dikatakan juga apa nama Sayyidina Umar Al-Adawi. Dia panggil bakar dia. Umar bakar apa? Bakar Al-Adawi kerana dia anak cucu Adi. Kita ini tak ada keturunan dah. Nama ayah. Keturunan tak ada. Kalau kita di sana masih ada. Masih ada. Kerana ia daripada anak cucu Adi bin Ka'ab. Dan pada Ka'ab inilah berhimpun oleh nasabnya keturunannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kena dah keluarga pihak bapa 7 pupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir pula dia jadi mertua pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak itu kan? Itu dia. Adapun dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kena pupu dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dia main pecah di apa dia anak Murrah. Dapat Abu Bakar dia sakut situ.
Itulah nak menyata kata puak sahabat-sahabat pak tu selain pada jadi menantu mertua, sebelum tu dia kena dah pupu poyang. Kat sini panggil dah pupu poyang. Katanya panggil itu. Kena dah pupu poyang dia tu. Dia dak berkawan, dak apa semua pupu poyang dia. Tu. Apa kalau tengok Sayyidina Umar dengan Abu Jahal. Kena pula dah sepupu. Pihak ibu. Tengok tu. Pihak ibu dia pergi sakut dengan Abu Jahal. Abu Jahal nama Umar juga. Tetapi dia panggil Amr, namanya Amr bin Hisham. Ada pun ni Umar. Tu dia. Baik. Kata lagi bin Lu'ay al-Adawi al-Qurashi, seperti yang lagi akan datang pada terjemahannya. Maksud lagi akan datang pada muka surat 17. Radhiyallahu anhu. Kita disunatkan bila sebut sahabat kita doakan. Kalau seorang radhiyallahu anhu, kalau dua huma anhuma, kalau ramai anhum. Kalau perempuan semua anhunna. Kita pandai tukar dhamir. Hal keadaannya Umar tu berkhutbah ia atas mimbar. Ni sepagi jemaah naik atas mimbar. Satu hari dia dah berkhutbah di atas mimbar. Yang ni mimbar mana tu? Yakni mimbar Nabi SAW pada Masjid Nabawi. Mimbar masih ada sekarang. Tapi diperbaharui lah. Mimbar mana? Bukan mimbar tempat Imam semaya dalam. Mimbar baru. Mimbar dalam tempat Raudah. Saat situ. Berkata ia Umar radhiyallahu anhu, sami'tu, telah dengar aku. Ni orang kemudian hak tak ada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dengar melalui sahabat. Abang dia kata sami'tu, telah dengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan bersabda ia. Apa sebedaan dia? Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya, kalau semata-mata terjemah, sesungguhnya segala amal hanyalah ia dengan niat. Lagi akan datang hurai makna amal. Lagi akan datang hurai makna amal, iaitu duduk di pada muka surat 23. Ada muka surat 23 lagi akan datang. Dan bermula makna amal pada lugah iaitu kerja. Dan buat. Amila ya'malu amalan, tu bahasa Arab. Bila salin ke Melayu, kerja. Kalau itu hanya sungguhnya segala kerja itu, di mananya? Segala kerja itu ataupun buat kerja. Sekaligus kita cakap kan, kadang-kadang kita cakap satu je, kerja. Terkadang kita cakap buat. Duk buat apa tu? Duk buat apa? Jangan kata tak. Ada tanya pula, duk buat kerja apa? Capur sekali. Tu mana amal-amal. Sebab tu kata semua kerja itu hanya dengan niat. Itu Arab juga, niat. Sikit lagi juga akan menyata niat tu apa makna. Duduk di muka surat bercarakan niat, iaitu buka surat 29. Dan bermula makna niat pada lugah iaitu mutlaqul qasdi, artinya semata-mata qasad. Itu pun dah campur Arab lagi qasad tu. Bila Melayu yakni semata-mata sengaja ataupun mau hati. Mau hati akan buat sesuatu, tu panggil niat. Terkadang kalau kita nyegi terbuat dengan tak ada sengaja hati, tu orang panggil apa dia tu? Orang panggil perbuatan tidak sengaja, panggil ittirari. Bila kita buat sesuatu serta dengan sengaja hati, tu panggil perbuatan diserta dengan niat. Maka dari hadis ni kata hanya sungguhnya
sah atau sempurna segala amal, segala kerja itu hanyalah ia dengan niat, yakni dengan menyertai niat ataupun dengan sebabnya, sebab niat. Jadi mana kata sebab itulah niat ni dia besar. Kadang-kadang kita buat rupa-rupa kebaikan, tapi niat kita ada di sebalik lain. Tempat rusak situ. Terkadang kita nampak kerja buat tu kerja biasa je, kerja cari makan kehidupan, tapi niat kita cukup-cukup baik. Supaya kita kerja, berniaga, bercocok tanam, macam-macam ni kerja lah. Tu kerja. Ini kerja muamalat, bentuk cari kehidupan. Adapun sembahyang, puasa dia panggil amal ibadat. Berniaga, bekerja, berkebun, bercocok tanam, bertukang, semua tu panggil kerja. Kerja apa tu? Cari kehidupan. Apa niatnya? Niatnya nak dapat hasil, jadikan nafkah sangaan diri dan orang yang di bawah jagaan. Bila kita ada di bawah jagaan, syarat wajib atas kita. Bila wajib atas kita nak mensempurnakan wajib, tak dapat, malaikat dengan usaha cari. Tu masalah kata usaha kita, bila kita niat hati baik, jadi kebaikan. Maka ibadat, sembahyang kita, puasa kita, zakat, tu amal ibadat. Kalau kita niat kerana lain, nak menunjuk-nunjuk, nak apa, jadi rusak. Amalan cukup baik dah, tapi niat kita rusak. Sebab itu orang munafikun Allah Ta'ala tolak tu. Tak kata fawailul lil musallin. Tengok orang sembahyang ni ada neraka. Macam mana? Sebab niat dia. Sebab orang munafik. Ayat tu sangkut dengan orang munafik. Fawailul lil musallin. Kerana orang munafik, tak kala dia menzahir ucap dua kalimah syahadah, hukum zahir panggil mukminun zahiran. Hukumnya zahir orang mukmin. Bila orang mukmin, hukum zahir wajib solat. Kena tekan dia, kena paksa kena solat. Tiba-tiba kalau dia tak solat, kena ada bertindak lah pasal dia orang mukmin dah ni. Maka dia takut dia solat kerana tu, bukan percaya. Berarti dia buat boleh tu zahir, dalam dak kali. Sebab tu dia kata fawailul lil musallin. Maka neraka itu disdia bagi orang sembahyang. Terkejut kita kadang-kadang sekaligus tak faham tafsir ke. Kita redak sembahyang ni sekaligus tak baik tak sembahyang. Sudah. Dah wailun dak ada. Sedangkan wailul likulli humazatil lumazah tak ada mestilah. Tu dak ada wail ke orang bahim mengupak. Orang suka mempelaguk, orang mengkelahi balah. Ada setengah panggil orang jadi batu api. Macam pelaguk orang mengacung. Tak ada mesikih tu. Dan ayat lain lagi pula wailul lil mutaffifin. Duk ada wail neraka ke orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Bila jual barang bahasa suka, orang nak segantang, suka tak sampai. Bila dia suka ambil beli orang, dia sempurnakan suka. Tapi bila jual ke orang lain, dia mengurangkan. Itu panggil mutaffifin. Nampaklah tu kata ni wailun lil musallin. Ada wail juga ke orang sembahyang. Macam mana? Tu orang munafiqin. Kerana mereka buat-buat je sembahyang. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan. Hati dia nak menunjuk-nunjuk kata dia sembahyang. Sebab tu dah sifat dengan kata anak fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahu. Mereka lalai siapa tinggal solat. Tapi bila takut dia solat. Bila orang tak pedulikan dia, dia tinggal solat. Kalau dia solat juga allazina hum yura'un. Menunjuk-nunjuk je. Abangnya hati tidak sungguh. Tu asalnya. Ada pun kita orang mukmin tidak begitu. Walaupun di peringkat awal kita sembahyang juga kerana takut ke ayah kita, peringkat awal dulu. Masa kita kanak-kanak dulu, tak itu kan? Ayah kata kalau mu tak solat nanti ayah ke pukul. Kita pun solat lah, takut ke ayah. Mula dulu masa kanak dulu lah ni. Tua dah ni tak kita lagi.
Tak ada dah kan. Tu dia. Masa kita duk mengajar, duk belajar dengan guru dulu, guru kata siapa tak naik jamaah, tak naik tamu solat akan denda. Naiklah kita pun duk barisan depan tu tengok tak boleh tak naik nanti. Tu ya tujuan. Tapi bukannya selama-lama begitu, perekat dulu. Lepas tu sekarang, sekarang dengan hati yang betul-betul. Tak ada yang paksa lagi kita solat tak tinggal. Nampak tak? Tu dia. Hingganya sedikit sebanyak lebih kurang tu, hak tu terpulang lah. Dia nak menyata kata, tak ada lah kita semaya tu kerana dipaksa oleh orang lain tu tak. Cuma bila hati kita kurang bersih, dia adalah sedikit sebanyak lebih kurang tu. Tu dia. Baik. Nak menyata kata hadis ni sakut dengan niat. Sakut dengan niat. Sebab tu katanya sesungguh sah ataupun sempurna segala amal tu hanyalah ia dengan niat, yakni dengan menyertai niat ataupun dengan sebab niat. Lepas tu tafsir begitu, keterangan begitu tu nak menyata kata bahawa sebab pada sabda Nabi bin niat itu bagi makna musahabah kalau yang mengaji lurah ataupun sababiyah tu saja jaga. Dan sungguhnya bagi setiap orang hanyalah barang yang telah niat ia. Setiap orang tu akan barang apa daripada taat dan lainnya. Dia kata niat ni penting. Sebab itulah yaumala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat tu sebagai satu jagaan kepada kita. Sebutlah hari yang tak beri manfaat, yakni hari kiamat. La yanfa'u malun, tidak memberi manfaat oleh harta-harta, wala banuna, tidak beri manfaat oleh anak-anak lelaki. Kerana kita dengan anak lelaki ni taruh harap sangat. Maka di akhirat esok tidak beri manfaat illa malaikat ni, tetapi man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang akan Allah hal keadaan dengan hati yang bersih. Nak hati yang bersih, yang ikhlas. Dia panggil ikhlas arti bersih. Bersih apa? Bersih daripada kekotoran. Tengok kita pakai baju nak bersih. Kalau kita mengaji bab solat, kita nak pakai, kita mengaji pula syarat nak sah solat kena suci badannya, tempat solatnya, pakaiannya kena bersih daripada apa? Daripada najis yang tidak dimaafkan. Tu hak zahir. Lepas tu hati juga pun nak bersih. Bersih daripada apa? Daripada najis maknawi. Ni najis zahir tengok apa? Kena darah. Kena air kecing. Ataupun kena sesuatu benda najis. Kita wajib basuh. Nak guna dengan begitu tidak sah solat. Begitu juga kita habis dah suci dah, kita ambil wuduk pun siap, tapi hati tak suci. Satu bahagian pahala tu dia gugur, dia tak dapat kerana tak bersih dalam. Berarti mana kita ni zahir batin. Sebab tu kata bercara hati ni, waktu ilmu tasawuf. Mari bercara dalam bab hati. Baik, ini maka ada bercara niat. Kata lagi, maka oleh itu apabila tetap oleh bahawasa bagi setiap orang itu barang jadi niat, maka barang siapa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa adalah hijrahnya, yakni berpindahnya itu menuju ia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya arti kepada tempat keredaan Allah dan Rasul. Kaki kita berlangkah ataupun kita pindah hati kita kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Ini kepada tempat keredaan Allah dan Rasul. Seperti cerita Nabi Allah Ibrahim kan. Dia lahir di Iraq, Babylon. Lahir di tempat Numrud. Dia mengaku diri jadi Tuhan sebelum Firaun lagi. Firaun ni kan masa Musa, masa Ibrahim. Numrud mengaku diri jadi Tuhan. Orang yang semasa dia
kena mengaku dia, kena sujud kepada dia. Kalau tak sujud ke dia sendiri pun, sujud kepada barang yang dihadiah oleh dia, patung-patung dia bagi. Sujud ke yang tu berarti sujud dia dah. Tiba-tiba Ibrahim dibangkit masa tu. Sampai ibu bapa sendiri pun dia ikut Namrud. Manakala Ibrahim dilahirkan, Allah wahyu kepada Ibrahim, Allah pilih Ibrahim jadikan nabi lagi rasul. Beri faham dari kecil lagi. Walaupun tak sampai masa letak jadi nabi rasul umur 40, kecil-kecil dia faham dah. Ya orang bagus ni daripada budak kecil lagi dah, dia luar biasa daripada orang lain. Apabila itu sampai Ibrahim dikena bakar ke tu. Dikena bakar. Tapi Allah Ta'ala tolong yang mukjizat Ibrahim, walaupun dibakar dengan api yang besar nyala, Allah jagakan tak jadi hangus Ibrahim. Luar biasa lah tu. Itu panggil mukjizat. Kalau belum jadi rasul panggil irhas namanya. Kemudian apabila begitu, Ibrahim pun tak mau duduk dah di Iraq, kerana di sana tu orang nak beriman tak boleh, dia takut kepada Namrud. Lalu dia kata, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ini amal hijrah dia panggil. Ibrahim kata, sungguhnya aku mau pergi kepada Tuhanku. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sungguhnya aku mau pergi kepada Tuhan aku. Apa makna pergi kepada Tuhan? Nak pergi kepada tempat yang diredha oleh Tuhan aku. Maka daripada situ ulama ambil istinbat, begitulah kita duduk di mana-mana atas dunia ni, baik di kampung, di apa saja, bila penuh dengan kezaliman maksiat, sampai kita tak kuasa nak mendirikan agama sunat, wajib kita hijrah. Tempat-tempat tu penuh dengan maksiat, kita tak ada udaya payah untuk nak menegakkan munkar, hanya tegah dirilah. Sunat kita hijrah, gilah kepada kampung yang ahli penduduk orang baik-baik. Sunat begitu. Ibrahim kata, aku nak pergi dah kepada Tuhanku, yakni kepada tempat yang diredha oleh Tuhanku. Lalu pun hijrah, tinggal daripada Iraq menuju dengan isteri dari kata anak pun tak dapat lagi. Dan termasuk anak saudara dia seorang iaitu Lut. Belum jadi nabi lagi Lut. Pergilah masuk Syam, duduk di Palestin. Dia buka situ. Ada pun Lut duduk di Jordan, Sodom. Akhirnya bila dia duduk situ, sampai masa Allah Ta'ala lantik Lut jadi nabi rasul di Sodom dalam Jordan. Ibrahim dalam Palestin. Itulah akhir pula mai buka Mekah. Ibrahim tu dengan ringkas ceritanya. Jadi nak ayat kata amalan pindah ke sana sini ni amalan orang-orang nabi, orang-orang rasul, begitulah alaihi wassalatu wassalam. Tengok nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, dilantik jadi rasul di Mekah, berdakwah kaum keluarganya paling utama di Mekah. Tapi 13 tahun mereka nak bunuh dia sampai dia hijrah, diizin hijrah pada Madinah, kan? Dia panggil, maka sebab dia sebut hijrah. Dan sebab dia sebut hijrah ni kan ada beberapa sebab dia berkaitan dengan hadis ni. Tengok sepatah lalu. Maka barang siapa adalah hijrahnya, yakni berpindahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, artinya kepada tempat keredaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka bermula hijrahnya itu ialah kepada Allah dan Rasul. Apa maksud hadis ini? Yakni huraian diberi syarah oleh ulama. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia beri syarahan begini, yakni barang siapa ikhlas dan qasad ia dengan berpindahnya itu akan jalan Allah agama, dan semata-mata turut ikut perintahnya Allah, jawabnya nascaya jatuh oleh pahalanya itu atas Allah. Apa makna jatuh pahala atas Allah? Yakni diterima akan dia, akan pahala barang siapa itu diterima pada sisinya di sisi Allah. Tu mana kata
nak dengan hati yang bersih. Sedikit dengan ikhlas, itu panggil dimakbul oleh Allah. Kerja amal yang banyak tapi kalau hati tak ikhlas, tak bersih, orang kata hak tu tak diterima oleh Allah. Hati panggil syarat terima tak terima. Adapun kita dah mengaji rukun syarat zahir supaya nak hukum sah. Wudu ada rukun syarat, sembahyang ada rukun syarat. Bila tak cukup rukun syarat tak sah. Tu hak zahir. Adapun maknawi batin. Setelah kita amal yang sah dah, hati bersih semata-mata kerana Allah. Sebaliknya, dan barang siapa adalah hijrahnya itu kerana dunia. Tekanannya kerana dunia, kerana pangkat dunia, kerana kenamaan dunia, jalan-jalan tu. Kerana balasan dunia, yang menghendaki ia barang siapa akan dapatnya dunia, atau awimra'atin, atau kerana perempuan, yatazawwajuha, ini satu riwayat yang kihuha, kerana perempuan yang mau kahwin ia barang siapa akannya, yakni maksudnya barang siapa tiada ikhlas ia padanya pada hijrah, maka bermula hijrahnya itu ialah kepada barang. Apa barang? Daripada dunia atau perempuan ia telah hijrah ia kepadanya. Artinya barang siapa kosak ia dengan hijrahnya itu, kosak akan kemahuan dunia ataupun akan semata-mata perkahwinan, maka ialah, yakni dunia atau perkahwinan itulah sahaja bahagiannya. Boleh yang tu. Dan tiada ada baginya habuan daripada balasan kebaikan pada negeri akhirat. Sebab apa? Kerana tiada ada ikhlas dan tidak bersih hati pada hijrahnya itu. Itu terjemahan ringkas, sedikit keterangan daripada mata hadis. Tapi huraian hadis ni satu ni Allah. Dalam umur kita sehidup tak lepas pada hadis ni. Sahabat kita buat apa-apa semua dia sakut dengan hati, bukan? Itulah. Itu mana hadis ini sebagai mengajarkan kita, menjagakan kita supaya kita buat sesuatu niat kita bersih. Niat kita bersih. Kalau niat kita tu kotor, boleh kita nak tu lah. Ya asal hadis ni ya boleh nak sampai situ semua. Sekali lagi lah syarahan dia ada semua ternyata. Sebab apa Nabi SAW sebut kerana perempuan, sedangkan maksud dia kata siapa hijrah kerana dunia, maksud dah. Tapi dia sebut suku pula kerana perempuan. Dia kerana sebab yang boleh nak tubik hadis ni dia panggil, kalau mengaji kaedah dia panggil sabab wurudil hadis. Sebab Nabi nak ucap sallallahu alaihi wasallam ada kih. Bukan masa itu bila dia, yakni Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam diizin oleh Allah hijrah. 13 tahun dia berdakwah, diizin hijrah. Malak galikung rumah dia nak bunuh dia tu. Tengok, baru Allah Taala izin dia. Dia pun keluar tu pada rumah waktu malam. Keluar, tak ada kata keluar pintu belakang ke apa, keluar ke pintu depan lah. Orang dah likung, tapi Allah Ta'ala buat jadi lalai mereka itu. Dengan alat senjata, dengan pedang zaman dulu kan. Pedang, duk nanti, duk likung. Takut lari kot tu, ada orang dah likung bila. Selikung bila, mau dia tu. Ada pegangan senjata. Tapi, Jibril mari cerita, Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam ini Allah izin bagimu tu berhijrah. Tengok, sutuk dulu baru izin. Tak ada suruh pergi dulu dak. Dia pun keluar pada rumah, pergi rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi orang duk likung dia daripada dilalai galik. Dengan kata lain, jenera dalam kat hutan ni panggil leno, lelap dalam. Tengok kita duk bawa pemadu kereta, ada duk turun parit. Apa tu? Mata duk telak gini kan, ada brum. Apa tu? Orang tadi kata jenera dalam. Kat sini panggil apa ni? Jenera kat sini panggil apa? Leno.
Lena dalam. Mata tak ada lena, mata dah celak gini bawah. Dia terlena dalam, terlelap dalam, brum turun. Tu asal. Jadi mana duk pegang pedang duk tunggu, tapi Nabi turun SAW jadi tak nampak. Lalai. Ni ayat tu kijai Allah yang Maha Kuasa ni begitu. Lepas pergi Mak Abu Bakar, cerita kat Abu Bakar, kata aku diizinlah pada ni untuk hijrah. Mak pergi dengan Abu Bakar, dia berlindung diri di bukit. Buat sementara semalam 2. Tu. Jadi apabila dia hijrah, kerangkah cerita sampai ke Madinah, mulai daripada dia tu hijrah, sahabat-sahabat yang ada masa tu orang ada mampu, wajib hukumnya hijrah. Masa tu hukum wajib berhijrah. Sebab tu Allah Ta'ala puji lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim hingga sampai akhir, yabtawuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Allah Ta'ala hukum ulaika humus sadiqun, itulah yang sejati, yang sebenar. Tapi di kalangan ramai-ramai duk hijrah tu ada jadi satu sahabat, seorang lelaki meminang satu perempuan nama Qailah. Meminang untuk nak buat isteri. Peritalah meminang bila dah berkenal kita meminang. Maka si perempuan itu dia berazam nak hijrah. Dia ala azam dia nak hijrah ke Madinah. Apabila si seorang lelaki itu meminang dia bukan tidak setuju pada lelaki yang meminang, tapi dia tak boleh nak terima kerana takut terhalang hijrah dia. Dah jadi isteri, maklumlah kena taat ke suami. Lalu tu dia tak boleh nak terima kerana dia dah azam nak hijrah. Jadi kalau jadi isteri suami tak hijrah, tak nak pergi lah isteri. Maka si lelaki itu dia kata tak apalah, aku pun nak hijrah juga. Itu asal masalahnya. Aku pun sanggup hijrah. Jadi mana hijrah dia tu rupa hijrah macam orang ramai hijrah. Dia tubik pada Mekah pergi Madinah, tubik pada Mekah pergi Madinah, hukumnya wajib, fadilah besar. Orang hijrah tahun pertama lebih besar daripada tahun kemudian. Awal sekali waktu lebih besar, kemudian tiba-tiba lelaki tadi dia nak hijrah juga kerana perempuan tu tak sanggup jadi isteri. Mana perempuan kalau sanggup nak hijrah, tak apa, dia sanggup. Dia pun tak apalah, dia pernah hijrah. Jadi hijrah kerana tu sebab tu sindiran dalam hadis, siapa-siapa adalah hijrah kerana perempuan. Tu sindir mari tadi. Itu perempuan yang mau kahwin, bukan nak kepada buat ganah, nak kahwin digalak oleh Islam, bukan. Siapa ada kemampuan silakan berkahwin, syarat menggalakkan berkahwin. Lepas dia meminang dengan syarat boleh lihat bila kita nak meminang, maka tak ada masalah, bukan perkara haram. Tapi hidup campur dengan amal yang besar hijrah. Dia dengan rupa hijrah tapi hatinya sebab daripada kerana perempuan. Maka Nabi sini hijrahnya tu boleh tu lah. Nak kahwin boleh kahwin. Nak isteri boleh isteri. Ataupun hijrah nak pada keduniaan boleh dunia tu lah. Hak pahala tak ada. Tu asas sineran. Maka daripada situlah ulama istibat mari, begitu setiap-tiap kita buat rupa amal kebaikan, tali kalau kita niat kepada keduniaan, boleh hanya keduniaan lah. Daripada hadis ni. Jadi hadis ni mengajarkan kita supaya kita tu bersih kerana agama, bersih kerana Allah perintah, walaupun kita niat kerana nak kepada syurga Allah, itu panggil ikhlas. Kita nak kepada nikmat akhirat, kita takut daripada azab neraka, itu maksud daripada ikhlas. Hingga ikhlas dia ada martabat dia pula, tinggi rendah tu pula. Tapi ayat itu maksud adalah ikhlas. Baik, itu huraian lagi akan datang tu lebih lebar dan panjang lagi. Untuk kali ini cukup dulu sebagai laluan matan hadis, terjemahan, sedikit keterangan secara ringkas. Wallahu a'lam.
Lepas tu kalau ada soalan boleh lagi, masa tu luar lagi. Mana? Tak ada tanya sini, tanya yang lain. Allah. Tahu dah. Tanya masalah. Tanya masalah. Tak ada masalah. Ada apa kalau nak tanya masalah? Tak ada. Ada. Tunggulah masa ni. Jadi masa ada lapang lagi ni untuk mengisikan masalah-masalah berkaitan dengan masalah agama. Boleh kalau ada. Kalau tak ada, uji masa. Tak dengar dah. Tak ada nak tanya dah. Apa dia? Macam mana kita nak memberi kefahaman sedikit kepada golongan yang berfahaman awam. Sudah tak? Kita faham sikit kepada mereka. Macam mana? Kita nak beri pahaman kepada mereka, supaya kita faham tahu mana. Kita nak beri pahaman kepada orang lain, kita kena kita sendiri tu faham. Ibda binafsik. Setiap masalah kita kena mula start. Kelima kita kata start. Arab kata ibtida. Mana kena mulai dengan diri. Jadi tengok kita bercakap ke Melayu, faham Arab,
Lepas tu benung belakang kepahaman. Tu capur. Kalau kita nak Melayu betul apa dia? Ya, di antara lain di hari ini kita perlu kepada bahasa. Nah, kerana hari ini kita sebut kadang-kadang kelimah kita dah sebut tu. Kita tak bercara cara halus bahasa tu kadang-kadang apa? Dia bercampur gitu. Sebab tu kalau nak jadikan tafsir dan jadikan apa tu, dulu dia kena ambil kalimah Arab. Hak baru tak boleh jadikan dalil dah, bahasa baru. Dia kena bahasa asli. Kalau kita cakap campur dah tu. Kepahaman. Faham kalimah Arab tu. Ke Melayu bonung Melaka, kepahaman. Kalau Melayu kita betul apa dia tu? Berarti dulu situ. Apa pahaman? Kita ambil kelimah satu dulu. Arab. Faham. Arab kita mengaji lughah. Fahima. Yafhamu. Fahman. Fahima. Yafhamu. Fahman. Kita ambil hak Arab jadi Melayu faham. Melayu apa? Faham. Apa? Tu dia apa tu nak tahu pula. Bila tahu dah lurah tu murak kehendak kita cakap lagi ni murak ke mana dia gitu pula. Faham bahasa kita ke apa? Faham. Lain pula kalau beri faham tu ifham pula. Afhama yufhimu ifham. Memberi faham. Tu dah campur lagi tu. Kita ambil dulu fahim ya fahamu fahaman. Apa makna faham? Bahasa kita ke apa? Melayu tu apa? Kita nak ambil faham macam mana? Bahasa kita ke fahima yafhamu. Artinya ada tak? Faham tu mana? Mengerti. Lepas tu kita buat mengerti. Ada kata arti, reti tu fahimah. Fahum la yafqahun. Mereka itu tak faqah. Apa makna tak faqah? Ay la yafhamun. Apa faham? Reti. Tak reti mereka itu. Bahasa Kapur kita panggil. Tak faham, tak reti. Supaya kita dengar. Tak faham apa? Tak reti seperti kita cakap Melayu, kita tak faham, tak reti bahasa lain. Orang cakap bahasa orang putih, orang cakap bahasa Cina. Dengar bukan tak dengar, kita tidak tuli kita dengar. Tapi kita dengar, kita reti tak apa yang dia kata. Tak reti. Tu dia kata tak faham tu campur Arab tu. Tak reti kadang-kadang kita cakap sama Melayu dah. Maksudnya Arab bahasa lain, bahasa sama Melayu. Kalau kita guna bahasa petani, betul-betul bahasa petani cakap sini, tak faham tak reti juga apa walah sama Melayu. Tu kena dok saling beda tanya orang sini panggil apa supaya nak reti dah. Supaya kali kita guna sana tak jenera tidur. Orang sini faham dah. Tak jenera. Tidur tak jenera semalam. Orang tak biasa merantau kak, begitu lalu reti satu bahasa je kak. Apa dia kata saat ni? Aku tak faham tu. Aku tak reti tu. Aku tidur semalam tak jenera. Apa jenera? Sini kata apa saat ni? Leno. Kalau tak aku tidur tak leno. Reti. Reti? Tadi aku tak reti dia kata tak jenera. Kalau kata tak lelap, reti ke? Hak tu campur siam tu. Lap. Siapa panggil? Non mai lap. Tidur tak lelap, tak leno. Melayu petani tak jenera. Tu sama Melayu. Arab sama Arab dia tak faham juga.
Arab Mesir cakap dengan Arab Yaman. Arab Mesir kata, "Hoi, mu cakap Arab lah." Masya Allah. Tu. Suruh cakap Arab, sedangkan Arab sama Arab dah. Dia lahjah tak serupa. Begitu Melayu. Tengok kita Melayu Jawa, tak faham pula. Di sini. Nah, apa dia ni? Sini dalam Pulau Pinang kan. Dalam Pulau Pinang hampir-hampir dengan Lurah Kedah kan. Kalau Lurah Kelantan tu hampir-hampir dengan Lurah Petani. Tu dia. Tu nak ayat kata tak faham mana tak reti. Kalau itu beri faham mana memberi pengertian kepada orang lain. Kena kita reti dulu nak beri pengertian kepada orang lain. Arab panggil ifham. Fahima yafahamu ifham. Lepas tu terjemah beri faham apa? Beri pengertian kepada orang lain. Macam Duhurai ni balik saya ni panggil ifham lah ni. Duhurai birti ni panggil ifham. Lepas balik si mendengar, oh faham. Apa tu nak hurai, saudara tanya bahasa panggil apa, supaya nak hurai birti. Kemudian kadang-kadang kita bila sebut pahaman tu, oh apa tahu pahaman. Dan terkadang situ bukan murak apa tu, pahaman situ murak ikut masalah pegangan. Tengok lain pula tu. Asal pahaman makna pengertian. Lepas tu murak kita cakap lagu tu, ini pahaman apa ni? Ini pegangan. Murak apa tu pula tu. Maka apabila pada begitu dia masalah yang begini, kita tak usah jadi apa kata, kadang-kadang tak menyusahkan kita bagaimana nak faham kepada satunya. Kita faham kita dulu, ngerti kita dulu ahli sunnah dari segi pegangan macam mana. Lepas tu masalah bila jadi perpecahan, dia tak lari dah. Dia patut dia apa benda perpecahan tu dia mesti dah dia berlaku. Bukan Nabi kata dah salah lagi akan berpecah. Cuma nak jaga hak awam ni. Kalau kita nak contoh mudah-mudah ke, orang yang sudah kena penyakit kita ubatkan dia. Lepas tu penyakit ni bahasa berjangkit. Siapa COVID lah. Siapa pekuk. Bau ni tak boleh keluar pada rumah, tak boleh keluar daripada kampung ke kampung. Sebab apa yang kata dari segi cakap tasabak musabak berjangkit, sabak musabak, tapi semua tu Allah. Itu kan hakikat pegangan kita tu begitu. Lalu itulah kita nak macam mana, lalu sekat. Ini pasal-pasal bila merebak. Ni apa penyakit ni panggil merebak kan? Saya panggil roh rabah. Penyakit bahasa merebak dia panggil, saya panggil rabah. Dia panggil merebak. Arab panggil wabak. Nah itu wabak. Mana penyakit yang merebak panggil wabak. Maka itu penyakit bahasa penyakit kulit, penyakit saku paut dengan jasad. Bawa pada mati, bawa pada apa? Itu bak jasad. Mati dengan penyakit lagu tu syahadah kalau orang mukmin. Penyakit mati dengan ta'un, penyakit dengan mati dengan wabah, sahabat kita redha sabar di atas ujian Allah, itu dapat syahadah. Tapi walau bagaimanapun usaha suruh jaga dan kawal. Siapa kalau berlaku penyakit di kapal tu, kamu jangan pergi masuk. Tapi kalau duduk dah di sana, dia berlaku di tempat, jangan lari keluar. Tu hadis mengenai dengan tu. Itu penyakit apa tu? Sakut dengan jasad. Ada pun masalah pegangan, sakut dengan roh. Hanya takut lagi ni, merebak ni takut lagi ni kan hanya bawa pada akhirat. Nu katakanlah kena penyakit wabak, kena penyakit apa dia tu, kalau ni apa? Dia panggil dapat syahadah akhirat. Kan? Dapat syahadah akhirat. Tapi bila merebak masa pegangan daripada ahli sunnah, hak tu orang apa yang kata bimbang, hak tu berbahaya bawa pada akhirat. Kerana sakut dengan roh. Sakut dengan roh kan. Ada. Maka kita orang mukmin wajib kita jaga iman. Sebab tu ilmu aqidah. Aqidah mana nak simpul iman tu? Aqid dengan makna ma'qud, mu'taqad. Orang mengaji kelimah surah fa'in.
dengan mana isim maf'ul. Apa dia aqada yaqidu? Ikat, simpul. Tengok orang menikah kahwin jadi ikat. Kata si wali sekian, kata si suami sekian, terikat. Akad jual beli. Kata orang jual, aku jual lah, akan kau aku jual lah kamu benda ini dengan harga sekian. Kata orang beli, aku belilah. Ikat. Itu ikat cara zuhir syar'i. Ada pohon ni ikat batin hati kita. Bagaimana? Kerana kita orang ada iman dah. Nenek moyang kita orang mukmin. Bila melahirkan anak cucu iman mukmin. Dia panggil tab'an. Ya, sebab itulah bila orang Islam sama Islam berkahwin. Bahkan lelaki muslim kahwin dengan perempuan kitabiah, kafirah kitabiah dengan syarat, maka berkahwin dapat anak hukumnya Islam tab'an li ahadihima. Ataupun kata gila, na'udzubillah min zalik, perempuan muslimah berlaku luar nikah dengan lelaki tak kira apa saja, maka anak adalah anak dia. Bila dia melahirkan seorang anak si perempuan muslimah, maka anak Islam walaupun anak luar nikah, sebab ibunya muslim. Tengok, jadi tempat nak menyata di mana? Bila kitanya tahliyah daripada muslim, maka Islam. Islam ni Islam adalah tab'an iman. Kerana kita anak orang mukmin, kita iman. Tapi kalau kita tidak belajar mengenai hak iman, tak mengaji bab ipur simpur dia ikat iman tu akan gugur tu panggil riddah tu. Tangga iman. Sebab kita orang mukmin tapi tak belajar mengenai dengan ikat iman, tak belajar ilmu agama. Dia panggil ya kau mati hidup balik. Mari syok. Sabah ada mati tak ada siapa hidup balik. Sungguh kau ada kiamat. Ada tu iman ada tu ya langit luruh. Orang petani panggil luruh, sini panggil tak luruh? Panggil. Kalau panggil tak apalah. Gugur. Macam buah durian gugur. Orang petani panggil luruh. Durian luruh tu musim-musim luruh dah ni. Tu lagi. Musim meluruh. Pokok-pokok getah dah musim meluruh kan. Bulan 3 bulan 4. Tu orang Melayu kata ni musim meluruh. Daun-daun kayu meluruh habis musim kemarau tu. Musim meluruh. Kalau siapa yang main ruang meluruh. Tu. Jadi iman dia luruh macam tu, tapi kita tak nampak seperti daun kayu luruh. Buah luruh, buah gugur kita nampak luruh. Duk jatuh atas. Jatuh atas bumi. Durian luruh, duk jatuh atas bumi. Apa-apa pokok buah kelapa, buah nyo luruh, duk. Iman luruh tak nampak. Dia tak ada bunyi geduk itu dak iman luruh. Tu sebab kita tak ada ikat. Tu yang panggil satu percaraan ilmu akidah. Sebab tu Nabi SAW bila Jibril mai tanya apa iman, dia jawab 6 rukun iman tu. Tanya Islam, dia jawab 5. Tanya ihsan, ada panggil tasawuf, dia jawab 3 tu. Sudah ada jawab dengan rekah, dia pergi. Nabi tanya Umar radhiyallahu anhu, siapakah Umar yang menanya kemarin, mu tahu tak? Umar kata Allah dan Rasul yang tahu. Itulah Jibril. Dia mari dengan rupa manusia. Rupa-rupa belajar tanya aku supaya nak mengaji dengan aku rupanya, tapi dah dia mari nak ajarkan kamu agama kamu. Maka ulama istinbat daripada hadis itu, bila sebut kalimah agama melengkapi iman, Islam, ihsan. Bila sebut agama, iman, Islam, ihsan. Karena Jibril mai tanya 3. Tanya iman, tanya Islam, tanya ihsan. Lepas tu tanya pula bila kiamat dan apakah alamat kiamat. Sudah selesai jawapan, pergi kan? Tu Nabi tanya Umar sallallahu alaihi wasallam, itulah Jibril. Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril mari buat rupa tanya aku
Dia main nak ajarkan kamu agama kamu. Ini menunjukkan bila sebut din, agama melengkapi iman, Islam, ihsan. Iman merupakan asas pegangan. Islam merupakan bangunan macam ni bangunan. Ni bangunan hak nampak. Daripada semi ni kita tengok nampak dah ni. Naik tiang, naik atas berapa tekak, berapa lapis ni rupa bangunan. Hak ni ilmu zuhir ni bila dia tengok dengan mata dengan telinga macam nampak. Ada apa asas di bawah ni tak nampak. Tapi hak nak buku bawah pada ni lah panggil tapak tak? Panggil apa? Asas Arab. Kita nak buat bangunan semi tak kena buat asas. Itu asas bahasa Arab. Melayu kita bahasa Melayu tapak. Nak buat rumah tekak-tekak dia kena kukuh di tapak. Ini tapak tu iman tu. Itu usuluddin tu. Nah, maka hak itulah akan jadi berpecah tu. Nabi kata SAW, sikit lagi umatku akan berpecah. Pecah buku pegangan tu. Ada apa berkhilaf bab porok tak ada masalah. Itulah. Maka gitulah apabila dia meninggal dunia timbullah perpecahan. Maka perpecahan tu hanya waktu kita kena mengaji bagi kita faham erti molek. Lepas tu kita nak jagalah anak buah dan lain-lain masyarakat. Bukan semata nak bung-bung dah dipahamalah. Bila kata satu akidah gapo mengenai dengan pegangan mengenai sifat Allah. Allah Maha Suci daripada segala. Dia nak mengaji situ. Itu dia. Ayat mutasyabihah, ayat muhkamah, ayat mujmalah. Atau kena mengaji ulumil Quran. Supaya kita belajar cakap pandai nak baca dah, nak pandai baca kan, mengaji ilmu ulumil Quran, bentuk ilmu qiraah. Letak nama istilah ilmu tajwid. Itu panggil satu bagai daripada ulumil Quran. Lepas tu Al-Quran juga Allah Ta'ala contohkan bahawa ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamah. Ada satu bab, satu tajuk dia bicarakan muhkamatul Quran wa mutasyabihat. Itu satu ilmu cara yang tu. Itulah untuk kita nak apa dia faham, kena kita faham lebih dulu. Apakah ahli sunnah wal jamaah berpegang macam mana? Ayat tu juga. Tapi kalau orang yang berpegang mengenai dengan musyabbihah, dia tarik ke musyabbihah. Ayat yang sama. Itulah di antara lainnya. Jadi di antara lainnya apa yang sebut tu hak bulannya kemudian tu bukan dia bekas takat kemudian cuma ada timbul panggil Al-Wahabiyah, panggil apa hak tu berpucuk mari di setakat Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahasa pada dia kan dia bawa cara tu atas lagi pada tu dia mari di zaman salah tu. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah ni, Umar jadi khalifah, dia timbul dah mengenai dengan ayat istiwa. Itu bukan baru. Sebab tu kita nak bercakap tak kena tuju pada firqah-firqah tertentu, kita pegang je yang meliputi lah. Seperti Mu'tazilah. Zaman sahabat no lagi. Zaman sahabat lagi. Timbulnya Mu'tazilah, Qadariyah, Wasiliyah. Tu apa dia? Al-Karramiyah, Al-Jahmiyah. Zaman sahabat dia lagi. Lepas pada wafat Nabi SAW, ada orang timbul di Yaman. Timbul di Yaman, Qadariyah. Maka ada di antara orang tabi'in, kita pergi Mekah, mudah-mudahan kita temu dengan salah seorang daripada sahabat, kita tanya, kita bentai masalah ni. Apa tu? Timbul Qadariyah di Yaman. Apa Qadariyah? Maknanya rukun iman kan, beriman dengan Allah, dengan segala kitabnya, segala rasulnya, segala malaikat, hari akhir kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Lepas pada tu timbul satu golongan kata tak ada qada dan qadar. Semuanya berlaku dengan bukan Allah Ta'ala tahu, bukan Allah Ta'ala menentu sendiri tak. Timbul dalam Yaman. Lalu setengah orang tabi'in kita pergi Mekah, dibuat haji. Kalau kita temu dengan salah seorang sahabat, kita tanya masalah. Kebetulannya bertemu dengan seorang sahabat Abdullah ibnu Umar, anak saya nama ni. Umar sendiri sahabat,
anak dia pun sahabat Abdullah bin Umar alim pula Abdullah. Orang Yaman temu dengan Umar, dia cerita kata tempat kami timbul isu, apa sini kata isu itu. Di Yaman kami timbul isu baru. Apa? Jadi mereka menafi qada qadar. Abdullah bin Umar kata kamu sampaikan bila mu balik ke negeri kamu kelak, mu sampaikan daripada aku kata bahawa inni bari'um minhum, kami berlepas tak bertanggungjawab, tak kena mengenang apa dengan kami macam tu. Tu ayat tu timbul zaman tu. Lepas tu bila masa khalifah Sayyidina Umar, timbul orang masuk Madinah, dia bawa ayat istiwa. Masa tu duduk. Tu. Sedangkan Arab sama Arab. Jadi di sini tempat kita nak ambil reti supaya saat ni lah. Yes, masalah di antara bahasa, bahasa. Satu perkataan mempunyai banyak pengertian. Orang mengaji kata lafaz mustarak. Lafaz mustarak. Seperti kalau kita nak contoh perkataan huruf, satu artinya suci daripada haid. Satu arti dianya haid itu sendiri. Dipanggil lafaz mustarak. Supaya juga perkataan zikir. Satu artinya zikir lisan. Terjemah Melayu sebut. Satu arti lagi zikir hati. Kita terjemah Melayu ingat. Tak lain lagi kita dah. Lewat Arab zikir boleh diartikan sebut lidah. Zikir boleh diartikan ingat di hati. Tu apa yang satu perkata, dua pengertian. Kita panggil lafaz mustarak. Begitu juga lafaz istiwa. Kita nak salin ke bahasa Melayu kena tengok tafsir Arab dulu. Al-Quran sebut, kita dah baca surah Sajdah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyami thumma istawa 'alal 'arsy. Istawa yastawi istiwa'an. Kita nak salin bahasa, nak salin daripada Arab ke Melayu, tengok Arab dia tafsir dulu. Apa arti istawa? Ada tafsirnya istawa, istaqarra di segi lughah. Jalasa ala, istaqarra ala, jalasa ala. Baru kita salin. Tu satu pengertian bila sebut istawa dengan makna istaqarra jalasa, tu makna duduk. Ni macam kita duduk. Ini satu pengertian istawa. Saya duduk atas kursi. Istawa alal kursi, istawaitu alal kursi. Saya ni duduk tetap atas kursi. Yang kita semua ni duduk tetap atas lantai semin dan umpamanya. Maka istawa dengan tafsir istaqarra dengan arti itu tak sah kita nak tafsir kepada sifat Allah. Kan itu sifat baru, sifat makhluk macam tu. Sebab tu kalau tafsir kita Tuhan duduk tak ada, kita tanya Tuhan baru kau? Tak apa dia ambil makna tu. Sebab tu ahli sunnah kata az-zahir laisa bimuradi. Makna yang zahir yang mustahil atas Allah bukan dikehendaki. Kita ambil tu wak murah tu. Ni jadi menyalahi ahli sunnah. Walaupun kita kata ni ahli sunnah, dakwah. Sebab makna tu yang panggil tidak sah. Supaya kita kata di surah Sajdah juga. Fazuqul azaba bima kuntum, apa dia? Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ini ambil ayat-ayat kita biasa selalu dengar kan. Sampai subuh maaf ingat selalu. Saya kata fazuqu akhirat Isyak. Kamu rasalah, dia kata kepada orang kufur kena azab. Fazuqu, maka rasalah kamu azab. Sebab apa? Fazuqul azab. Kamu rasa kecaplah akan azab. Bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Apa sebab bila kena rasa hari ni? Allah kata
sebab kamu lupa akan menemui hari ini. Tak ada dunia dulu mu tak percaya kata ada hari kiamat. Bila disebut kata akan bangkit, mu kata bohong. In antum illa takdzibun. Kamu kata kepada nabi-nabi, tidak ada kamu mereka dusta. Bila orang menyapai kepadamu kata kita akan mati hidup balik, kamu kata in antum illa fi dhalalin kabir. Tidak ada kamu mereka dalam sesat yang nyata. Tu ayat tu musyrikin dulu. Apabila di akhirat esok Allah Taala tak rasalah, fazuqu, maka rasalah kamu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, dengan sebab kamu lupa akan menemui hari kamu ini. Mu tak percaya itu. Sebab inna nasinakum, sesungguh kami situ siapa? Allah. Nasinakum, kami lupakan kamu. Tak kala lupa, kami pun lupa kamu. Kalau pakai zuhir, apa makna terlupa? Ngaji luar lah. Nasiya yansa nisyan, nasiya yansa nisyan, kita terjemah terlupa ataupun tak betul lupa. Ada banyak cakap terlupa. Apa makna terlupa? Ngaji luar pula. An-nisyan bermakna adamul hifz, tak ingat. Tak ingat. Tu terlupa dah. Sebab tu kita bila terlupa tak ingat dah. Balik. Terlupa telefon. Balik. Kita lepas kat jalan. Mana ni? Duduk di masjid. Terlupa. Tak ingat sikit habuk. Terlupa tak ingat sikit habuk. Tak ingat tu terlupa dah. Kalau ingat tak lupa lah kan panggil. Makna terlupa, makna tak ingat. Maka makna tu makna terlupa, makna tak ingat ni munasabah dengan sifat Allah Taala. Allah ni sifatnya terlupa, sedangkan Allah sifat dengan ilm. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Dan Allah juga wa huwa alimun bi dzatis sudur. Wallahu muhitun. Banyak dalam Al-Quran ada cerita Allah yang meliputi segala-gala ia tahu. Lalai itu mustahil atas Allah, terlupa itu mustahil atas Allah. Tiba Allah sendiri kata inna nasinakum, sungguhnya kami lupakan kamu. Terlupa juga. Pas kita nak kata gini, Tuhan pun terlupa, tapi terlupa ia munasabah dengan Tuhan. Pegang gitu tu Allah tu. Lepas tu apa-apa dia? Makna zahir bukan murah. Lepas tu apa makna dia? Makna lazim. Lazim apa? Lazim daripada terlupa ialah tinggal. Apa makna dia tu? Sesungguhnya kami tinggalkan kamu, biarkan dalam azab. Gitu tak ampun sampai bila dah. Tu murah sah lalu makna tu. Kita kata Tuhan terlupa. Salah lah. Sebab terlupa ni sifat kekurangan. Tiap-tiap sifat kekurangan mustahil atas Allah. Sebab tu Allah suruh menyuci dia. Sabbihisma rabbikal a'la. Hai Muhammad, menyuci olehmu akan nama Tuhanmu. Kata setengah isim mukham. Menyuci olehmu akan Tuhanmu. Menyuci dari apa? Dari segala barang tak layak, tak sesuai dengan zatnya yang maha mulia. Itu makna sabbihisma rabbikal a'la. Dan kita harus baca subhanallah. Subhanallah. Apa arti subhanallah? Ay unazzihullaha subhanan. Arti aku menyuci akan Allah, sungguh-sungguh menyuci. Itu subhanallah, subhanallah. Menyuci dari apa? Menyuci dari segala sifat kekurangan yang tak layak dengan Allah yang maha tinggi dan mulia. Maka setengah pada sifat tak layak dengan Tuhan itu terlupa. Setengah pada sifat tak layak dengan Tuhan itu berhajat kepada sesuatu yang lain. Setengah padanya berhajat pada tempat, berhajat pada semua tu apa yang tak layak dengan Allah. Kalau itu Allah Ta'ala kata istawa, hak zuhir dengan mana istaqara, mana duduk tak kena mengena. Allah Ta'ala maha suci. Dia kata makna hak zuhir bukan murah. Allah Ta'ala kata dia terlupa, makna zuhir bukan murah. Lepas tu apa makna murah? Serah pada Allah. Itu salah je lah kita. Ada pun khalas tak, kalau timbul kelam kabut banyak sangat lalu dia hurai. Murahnya
lazim daripada lupa ialah tinggal. Bermakna inna nasinakum ay inna taraknakum. Ada tengah di tafsir ahli sunnah wal jamaah. Kami tinggal kamu, biar kamu duduk ada azab itulah. Sebab mu lupa sangat hari akhirat, mu tak percaya sangat dulu. Hari ni mu rasa kami tinggal mu, biar ada itu. Kayak kita nak pada ampun Tuhan bukan? Dia minta ampun dengan Allah, astagfirullah, astagfirullah dia. Dia minta ampun. Bila kita ada iman, Allah janji ampun. Bila kami tidak iman, tak diampun sama sekali. Itu Allah Ta'ala, kami tinggalkan. Tapi Allah Ta'ala guna, kami lupakan kamu. Habaq tu Quran ni kita kena turut jalan ahli sunnah, tidak sesatlah kita. Dengan Quran tu juga jadi sesat. Sebab tu satu kali Jibril masuk ke dalam rumah yang berada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu kata Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami pun ucap. Jadi kelima ni biasa diguna tempat kemalangan kan. Laku kecemasan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi pun ucap. Lepas dia tanya, kenapa suruh kata macam ni? Kerana umatmu akan rusak. Rusak macam mana? Kalau aku mati, aku meninggal dah. Quran dan aku ajar pula tu. Tengok, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Masa dia dulu dia ajar baca, dia ajar hukum, apa tak tahu dia ajar. Lepas tu bila aku mati, ajaran aku tinggal. Aku mati, aku tinggal peninggalan ajaran aku dalam bentuk Quran, dalam ajaran aku bentuk hikmah hadis. Sesat macam mana aku tinggal peninggalan dah? Jibril kata, dengan itulah sesat. Tengok. Sebab dia kata orang ni dakwah semua nak turun Quran hadis ni tempat takut belajar kaedah dah. Dakwah nak turun Quran hadis. Tak belajar kaedah ni tempat nak jadi silap tu dia panggil syubhat. Sebab itulah kita kena merujaah mengaji secara talaqi, mengaji secara ini bukan mengaji betul ni. Talaqi dengan makan masa yang lama. Tu dia. Ana jadi macam kuliah. Kalau tak ni tak panggil kuliah. Kalau baca kitab ni panggil mengajar kata ni. Tapi ini bukan mengajar cara halusi seperti lalu. Kalau nak mengaji sungguh, talaqi sungguh tak duduk. Kalau nak mengadap gua tengok hurai satu. Innama apa arti al apa arti hamdu hamda hamdi apa tu duduk mengaji kena makan masa lama tu. Bagi kita peran lepas kali gua ni zaman banyak kelam kabut sangat. Ini masalah. Sebab tu dinasihat pada adik-adik pelajar muda-muda ni, belajar kaedah. Adalah hadis sebut ta'allamul arabiyyata. Sungguh-sungguh kamu kena belajar kaedah Arabiyyah. Walaupun tu tak pandai cakap Arab, kalau tu cakap Arab nak pandai sayang Arab boleh cakap. Kita sayang cakap ke putih boleh cakap ke putih. Walaupun kaedah tak pandai, nak menulis tak pandai, cakap boleh. Ya, kita cakap Melayu boleh, tapi kalau nak tulis Melayu bahasa Jawi boleh tak? Kita Melayu Jawi nak buat jadi Romi baru boleh baca. Kerana kita tak mengaji cara dia. Ini kita Jawi. Ni banyak tak minta nak rumikan kita minta maaf lah. Sepatutnya kita kena belajar Jawi Jawi dah lah, kerana huruf Jawi ni huruf Quran. Ya. Tu. Itulah mana katanya cara kita lelaki, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dengan melalui apa? Dengan melalui kita sungguh-sungguh belajar ta'allamul arabiyyata. Arab sendiri dia pandai cakap, tapi bila suruh baca kitab, baca tak boleh. Tak boleh baca. Baca mana? Berarti kita mengaji kaf. Patut orang Arab dah kadang dah hafal Quran. Dia orang Arab ni bab hafal Quran, masya-Allah kan. Kecil-kecil dia ingat dah Quran dah ada dah budak-budak Arab ni. Tapi kalau tak mengaji kaedah Arabiyyah, tak boleh nak baca kita. Itulah maknanya atas ta'allamul arabiyyata. Sungguh-sungguh kamu belajar kaedah Arabiyyah. Maka kaedah ni ulama buat ni kaedah nahwu untuk kita nak kenal baca. Kalau kata masalah, kalau baca alhamdulillah, alhamdu apa du, kalau da macam mana, kalau di macam mana, itu dah cara.
ham mimati hamad ke ham ke him ke tu sarah bercara. Patut al apa pula? Allah tu kena makan masa ya lama. Itulah antaranya. Jadi alhamdulillah kita di sana masih lagi berbicara mengenai hal ni nah. Itulah. Itulah untuk kita nak jaga nak apa tu dia kena main faedah, bukan sekadar main apa dia bermuqabalah gitu saja tidak. Nah, dia kena gini dengan faedah halusi. Supaya inilah kita nak ambil contoh. Orang kata Tuhan duduk atas Ar-Rahman ini. Kita tak faham lah. Dia kata mana dalil? Nuktah kata sendiri Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kalau dia pandai bercara, Tuhan tak ada kata duduk atas Ar-Rahman, dia kata istawa. Dia tak ada kata duduk. Faham kata duduk nak ambil dari mana? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa itu ada kata Ar-Rahman 'alal 'arsy duduk. Saya ada kata itu. Tapi dia itu tak pandai bicara. Oh, tengok Quran. Cuba orang yang tahu. Dia kata istawa. Apa makna istawa? Ada. Istawa mana? Istaqarra jalasa, tu mana duduk. Hak tu tak sah. Kenapa? Allah ayat tu baca kulhu sama tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah tu sesuatu pun yang serupanya. Sebab tu ulama ahli sunnah kata makna itu tidak sah. Lepas tu apa lagi makna dia? Banyak lagi makna lain, banyak lagi. Di antara maknanya apa? Irtafa'a. Sama ahli sunnah tafsir. Tertinggi. Ala, mana tinggi juga. Makna tu sah. Tapi ada sedikit waham bila kata tinggi. Takut waham tinggi sakut dengan jihad. Ni sebelah apa yang paling atas ni panggil apa sini? Bumbung. Kau panggil apa ni? Jeleng awak ini ya. Atas dia panggil. Gubah. Gubah. Nah, lepas tu orang petani panggil perabung. Perabung juga panggil. Dia panggil atas perabung. Atas perabung. Maka atas mana pihak? Mana pihak bawah? Mana pihak atas? Maka pihak dia ni sakut dengan benda makhluk belaka. Pihak Arab panggil jihad. Jihad Melayu kita panggil pihak. Ada pula Melayu kita panggil arah. Ke arah mana ni? Ke arah hulu, ke arah jatuh. Hantar arah-arah tu daripada pihak jihad tu sakut dengan makhluk belaka tu. Allah laisa kamitslihi syai'. Itulah ibarat ulama kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah bagi setiap makhluk. Bila kata duduk ni sifat apa duduk ni? Kerana duduk ni ibarat kata kalau kata duduk ni pahalnya bergerak ke diam. Diam. Diam ni sifat tak sifat baru. Lawanannya bergerak. Dalam hadis kata turun. Dalam ayat lain pula kata wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tak ingat ayat tu dah. Tak ingat pun kita bisa dengar. Kalau Melayu juga wajaa rabbuka, dan telah datang oleh Tuhan kau, wal malaku, dan malaikat, saffan saffa, hal keadaan berbaris. Bahawa kita ada baris nak sembahyang. Saf sawu sufufakum, sama saf-saf kamu. Itu mihak Arab. Dalam Melayu baris. Sama baris. Maka ada ayat dia kata telah datang oleh Tuhanmu Muhammad dan oleh malaikat, hal keadaan Tuhan malaikat berbaris-baris. Tuhan tu masa baris. Ini semua ni zuhin laisa bimurad. Sedangkan mana datang ni bergerak bukan? Bergerak. Semua gerak dia diam tu sifat bagi baharu makhluk, tak kena mengena dengan Allah. Sebab tu bila temu ayat mutasyabihat, wajib tak kita tanzih maha suci Allah daripada serupa dengan makhluk. Dia kata begitu, dia dah tahu murad dia. Tapi makna zuhir mustahil atas Allah. Kerana gerak dan diam ialah sifat baharu, sifat makhluk. Manakala datang, lurah kita bila sebut datang. Kalau orang petani panggil mari.
Mari. Kalau Kedah mari tapi mai. Sini mai juga. Mai juga. Mai. Tak mai ya. Mai dengan pi. Jadi potong beda huruf-huruf. Kalau huruf penuh pi ni apa? Pergi. Bahasa surat pergi. Buang gi, buang pula tu buah ambil baris kita dia bawa pi. Kalau siang pai. Siang kata pai. Dari sini pi. Kalau mai. Siang panggil ma. Melayu petani mari. Arab maji. Ja ayaji ujai maji. Maji cuba kita guna bunyi tela ke. Mai. Klik kata itu. Tu bahasa tu. Baik, ngaji bahasa lah. Bila kata mari baik, mai baik, maji baik, semua tu arti satu. Siang ma. Apa makna ibarat daripada apa? Ibarat daripada bergerak dari tempat yang jauh kepada yang hafid itu mari. Manakala pi, pai, pergi. Apa ni? Ibarat daripada bergerak dari tempat yang hafid kepada yang jauh. Tu pergi. Macam di sini panggil pergi. Hak jam mari. Di sini bergerak dari bawah ke atas. Panggil apa? Naik. Bergerak dari atas ke bawah panggil turun. Lah dia kata turun oleh Tuhan tiap-tiap malam. Makna tu dah tu. Itu gerak dia mustahil atas Allah. Ada kata az-zahir laysa bimurad. Pada mau dia bawa zahir pai musyabbihah. Syubahat. Tu panggil dah ajar kata ahli sunnah. Bukan. Ahli sunnah kata makna hak zahir mustahil atas Allah laisa bimuradin. Wajib kita iktikad maha suci Allah daripada serupa dengan makhluk. Pada dia kata mari, dia kata makna hak zahir bukan murad. Apa makna murad? Kalau kita faham, tengok dia tafsir ulama ahli sunnah katakan wa jaa rabbuka ay jaa amru rabbika. Sah. Datang oleh surahan Allah malaikat. Hadis kata yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Ada satu lafaz dengar tak ada alif ila sama'id dunya, makna satu yang mengaji dah. Kalau betul ila sama'id dunya sifat. Kalau ila sama'id dunya idafah. Tapi idafah sifat, idafah maksud pada sifat. Klik satu makna. Itu semua kaedah. Jangan namai dengan sama'id dunya tak ada alif. Satu riwayat sama as-sama'id dunya dia panggil sifat. Manakala sama'id dunya panggil idafah. Idafah makna apa? Cara berada. Tu dia kaedah untuk nak melepah, nak menjaga daripada selamat subhat tu dia. Itulah. Jadi hadis tu itu pun hak kata hadis mutasyabihah jika dhabit dengan baca yanzilu. Melayu kata turun. Tapi ada di dhabit dengan baca yunzilu. Itu arti lain. Kalau tu yanzilu rabbuna, turun oleh Tuhan kita. Itu mutasyabihah tu. Kalau hak dhabit yunzilu, tu tak apa tu. Arti apa? Menurun oleh Tuhan kita. Faham? Sama ke lain menurun dengan turun. Faham bahasa. Habis atau bahasa ni satu perkara, satu alat ilmu nah. Nazala yanzilu turun iya seorang. Duduk di atas turun ke belakang. Kalau kata anzala menurun oleh seorang akan orang lain. Dia suruh orang turun, dia tak turun pun. Itu makna menurun. Al-Quran ada. Anzala yunzil tanzilum min rabbil alamin. Ini mana kata lurah ni satu alat ilmu sah. Satu untuk kita nak apa dia nak mengelak daripada apa kita kena faham situ. Lepas tu kita belajar kaedah, kita faham kaedah. Dengan sendiri, dengan otomatik dia tertolak. Tak gaduh tu macam mana. Saya dah gaduh. Kita dulu. Itu kan. Belit-belit harta rebah kita dulu. Itu kan. Itulah makna katanya. Kita kena faham sungguh. Tu patut nak Jumaah pun nak tengok di kalimah Arab dia tafsir macam mana. Oleh yang demikian daripada Quran dan hadis lah menyabak tinggi, terangkat seseorang
dengan sebabnya jugalah kalau kita bawa tak kena cara dia jatuh dengan sebab tu. Tu dia. Masa kita tu cukup. Nah, 9:30. Cukup dah lah. Itu dia. Maka sekadar itu sajalah dulu masa untuk kali ini, dan semoga-moga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kali lain kita akan sambung lagi insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk kali ini sekadar itulah saja dulu, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka ala kulli shay'in qadir. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.